Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Modernisme. Modernisme merupakan perubahan sosial dan budaya yang terjadi selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang sering dihubungkan dengan perkembangan industri, teknologi dan ilmu pengetahuan. Modernisme juga melihat kepada perubahan dalam seni dan sastera. Pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Selain itu, terdapat dua tokoh modernisme iaitu Friedrich dan James Joyce. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf dan penulis yang berasal dari Jerman, merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah falsafah barat. Beliau banyak mempengaruhi penulis moden seperti Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka dan T.S. Eliot. Nietzsche terkenal dengan penulisannya yang banyak mengkritik dalam aspek budaya, agama dan falsafah barat pada masa hidupnya. Antara karyanya yang adalah Das Spoke Zarathustra yang membangunkan konsep Ubermensch yang bermaksud manusia ideal yang boleh menjangkau konsep moral tradisional. Merujuk kepada tokoh yang kedua pula iaitu James Joyce. James Joyce ialah seorang penulis Irlandia yang dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling penting dalam sastra moden. Beliau lahir di Dublin, Ireland dan membesar dalam keluarga yang terpengaruh oleh agama Katolik. Beliau mula meragui dan mempertanyakan keyakinan agamanya seiring usianya bertambah. Karya terkenalnya Ulysses dianggap sebagai karya sastra yang paling kompleks dan inovatif dari abad ke-20. Karya-karyanya bertemakan identiti, agama, seksualiti dan hubungan manusia dengan masyarakat dan sejarah. Gaya penulisannya yang bersifat eksperimental dan kompleks telah memberikan sumbangan penting dalam perkembangan sastra moden dan mempengaruhi banyak penulis setelahnya. Seterusnya, saya akan meneruskan di bahagian ciri-ciri modernisme. Ciri-ciri modernisme terdapat 3. Yang pertama, kemajuan dan perubahan. Yang kedua, menghargai nilai individu dan autonomi peribadi. Dan yang ketiga, mempercayai bahawa akal dan sains dapat membawa kemajuan dan kebenaran serta menyelesaikan sebarang masalah. Ciri yang pertama iaitu memberi penekanan pada kemajuan dan perubahan. Hal ini di mana para modernis meyakini bahawa inovasi dan perkembangan teknologi akan membawa kepada perubahan positif masyarakat dan meningkatkan kualiti hidup manusia. Mereka beranggapan bahawa dengan menggunakan teknologi baharu, masyarakat akan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam pelbagai aspek. Selain itu, ciri yang kedua pula menghargai nilai individu dan autonomi peribadi. Hal ini di mana mereka meyakini bahawa setiap individu memiliki hak untuk mengejar tujuan dan kebahagiaan mereka sendiri tanpa campur tangan daripada pihak lain. Dalam konteks ini, setiap individu dianggap sebagai entiti unik dengan keupayaan untuk membentuk hidup mereka sendiri. Dan ciri yang terakhir iaitu mempercayai bahawa akal dan sains dapat membawa kemajuan dan kebenaran serta menyelesaikan sebarang masalah. Mereka melihat pemikiran rasional dan metode saintifik sebagai cara terbaik untuk memahami dunia dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini menekankan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Yang seterusnya yang ingin saya hujahkan ialah siapakah golongan-golongan yang terpengaruh tersebut. Dan yang kedua ialah apakah amalan-amalan falsafah tersebut. Jadi mengenai golongan terpengaruh mempunyai dua golongan, iaitu golongan yang pertama adalah warga emas dan yang kedua adalah golongan-golongan muda. Selepas itu, amalan falsafah juga ialah sesuatu kemajuan teknologi ini dapat membantu serta memudahkan manusia dalam menguruskan kehidupan seharian mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerjaan mereka akan lebih berkualiti, masa yang mereka ambil juga akan lebih singkat
Jadi yang terakhir ialah kemajuan teknologi juga dapat membantu serta memanfaatkan warga-warga emas. Jadi, warga-warga emas ini tidak dikecualikan untuk melakukan sesuatu kerja dengan kemampuan mereka. Mereka akan dibantu oleh teknologi dan mereka dapat melakukan sesuatu kerja itu seperti mana orang-orang muda yang mempunyai kekuatan fizikal lain lakukan. Selamat sejahtera, nama saya Santaria Chandrasekharan. Saya ingin membentangkan tentang contoh amalan falsafah. Pertama sekali, contoh amalan falsafah adalah komputer dan internet. Hal ini kerana ia meningkatkan keupayaan mengakses maklumat dan memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan keluarga atau saudara mara. Perkara ini juga dapat menyediakan kemudahan perkhidmatan seperti e-commerce, layanan kesihatan dalam talian dan sistem pengangkutan yang lebih efisien. Selain itu, contoh amalan falsafah adalah teknologi komunikasi yang berkembang melalui gerakan modernisme telah memberi peluang kepada warga emas untuk terus berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan mereka. Sebagai contohnya, platform sosial media. Forum dalam talian membolehkan warga emas menjalin dan menjaga hubungan sosial di samping dapat mengetahui isu semasa serta mendapat sokongan moral dari orang lain. Seterusnya ialah saya akan meneruskan dengan isu semasa modernisme. Yang pertama ialah memudahkan pencarian maklumat tetapi golongan muda tidak memanfaatkan kelebihan sains dan teknologi. Sebagai contoh, bermain permainan atas talian dan melayari laman web pornografi serta tidak menggunakannya untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat mengakibatkan warga emas menghadapi masalah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan modernisme. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan masyarakat membentuk corak kehidupan yang baharu. Seterusnya ialah golongan muda terpengaruh dengan budaya barat disebabkan oleh kepenggunaan media sosial dan juga penyaluran maklumat yang berada di atas talian. Seterusnya, cadangan penyelesaian isu. Mengikut rukun negara, langkah yang pertama adalah dengan mewujudkan sistem penyampaian maklumat yang mempunyai perlembagaan dengan undang-undang untuk menghindari golongan muda menyalahgunakan sains dan teknologi. Seterusnya adalah dengan mewujudkan masyarakat yang cerlik IT, Revolusi 5.0, termasuk golongan muda dan warga emas bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai sahsia tinggi dan perpaduan. Dan seterusnya adalah dengan memupuk sahsia terpuji dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dalam penggunaan sains dan teknologi yang berlandaskan rukun negara. Dan isu yang kedua adalah mengikut falsafah sejahtera. Yang pertama, melahirkan individu yang harmoni dan seimbang. Yang kedua, mengetahui dan sedar akan kesan perbuatan baik dan buruk. Yang ketiga, menyedari tanggungjawab serta tugas adalah amanah yang perlu dilakukan dengan sempurna. Yang keempat, dengan mematuhi undang-undang dan peraturan negara. Dan yang terakhir, dengan melaksanakan tugas dengan cekap, bersih dan amanah. Cadangan penyelesaian isu yang ketiga adalah mengikut falsafah kebangsaan, iaitu yang pertama dengan memberi pendidikan kepada warga Malaysia untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan penggunaan dan kefahaman tentang sains dan teknologi. Seterusnya, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dan yang terakhir adalah pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berteraskan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan generasi muda tentang penggunaan sains dan teknologi. Sekian, terima kasih.